Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya Khairunisa Kasnun. Dan saya Najib Imran. Najib, menariknya pada Dialog TVS kali ini kita betul. bersiaran di luar dan istimewanya kita bersiaran di panggung eksperimen Unimas dan bersama-sama kita adalah bukan sahaja kita bersama dengan tetamu tapi juga bersama dengan pelajar-pelajar daripada Unimas, Najib. Ini buat pertama kalinya, Nisa. Tak pernah lagi Dialog TVS buat, kita bersiaran di hadapan student-student dan pelajar-pelajar, penonton dan sebagainya. Kalau boleh kita dengar sedikit suara daripada penonton ni. Kita dengar suara daripada pelajar-pelajar ini, Mas. Itu dia. Terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada Fakulti Seni Binaan dan Kreatif Unimas, pelajar daripada Fakulti Sains Teknologi Sumber, juga pelajar daripada Fakulti Ekonomi Perniagaan, Bahasa dan Komunikasi, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, serta pelajar-pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan. Kenapa sebenarnya, Najib, kita bersiaran di universiti sendiri sebenarnya, Najib? Pertama sekali sebelum itu kita ucapkan terima kasih dahulu kepada Universiti Malaysia Sarawak. Terima kasih Unimas. Terima kasih. Banyak yang dia tolong kita ni. Betul. Okey, terima kasih. Dan hari ini kita akan membincangkan topik yang cukup dekat di hati-hati pelajar. Betul. Topik yang cukup panas pada waktu ini, Nisa. Betul. Perdana Menteri sendiri pun ada menyebut berkenaan dengan topik ini. Topiknya ialah, Nisa, pastinya mengenai dengan internship, dilema intern, cari duit atau pengalaman ini sangat hangat dibincangkan di media sosial. Dan kita sebenarnya bukan sahaja bersama dengan pelajar-pelajar di Unimas, kita juga kita bawakan individu ataupun sosok yang lebih arif untuk kita membincangkan lebih mendalam mengenai topik ini. Kita bersama dengan di sebelah kanan saya, saudara Syahrin Yusri, iaitu pengurus besar Sentex Komersial, dan juga di sebelah sana adalah Profesor Madya Dr. Faisal Ali, iaitu pengarah Pusat Pembangunan Pelajar Unimas. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Dialog TVS. Okey, Najib. Pastinya kita akan terus soalan yang pertama. Kita tahu isu ini, topik ini telah dibincangkan, mendapat perhatian khususnya daripada pelajar-pelajar di media sosial. Yang paling ketara adalah kami, bukan buruh. Sebenarnya, Doktor, mungkin Doktor boleh menjelaskan secara ringkas dan padat, apakah tujuan sebenarnya latihan industri ini perlu diadakan dan pelajar perlu mengikuti sebabnya dalam satu semester, kan? Betul. Ya. Terima kasih Puan dan juga Encik Najib atas peluang yang diberikan. Saya rasa medium ini sangat sesuai bagi universiti untuk memberikan penjelasan sebenar mengenai latihan industri, terutamanya dari segi spiritnya. Apa itu latihan industri? Kalau kita merujuk pada definisi latihan industri, kita sedang melihat di mana satu peluang kepada pelajar yang diberikan untuk mereka attach kepada organisasi ataupun industri ataupun badan di mana mereka diberi peluang untuk menimba pengalaman pekerjaan. Jadi itu ialah spiritnya. Dan dalam spirit tersebut ada beberapa objektif utama. Kalau saya boleh simpulkannya, dia ada dalam 7-8 kalau kita mengikut dasarnya. Harapannya ialah agar pelajar ini mendapat pendedahan awal dari segi pekerjaan. Pertama. Keduanya, kita ingin melihat sama ada mereka ini mendapat pendedahan teknologi terkini. Sebab ada yang kita lihat atau mengajar di universiti, mungkin tiada padanan di industri. Jadi ini memberi satu peluang yang unik kepada pelajar melihat apa yang industri sedang buat, what is current at the moment. Dan of course, kita tidak dapat lupakan satu perkara yang sangat unik dalam latihan industri ini ialah dalam membentuk kemahiran insaniah pelajar-pelajar kita. Iaitu salah satu yang penting ialah komunikasi. Kita tidak boleh lupakan. Jadi latihan industri ini, dia membawa pelajar kita daripada setting akademik kepada satu setting industri, dan kita cuba tengok bagaimana hubungan mereka bersama industri dan bagaimana mereka dapat menunjukkan skill-skill yang telah mereka pelajari dengan pihak industri. Dan akhir sekali, kita lihat objektif utama latihan industri ini ialah untuk membawa kedua-dua, iaitu pelajar, industri, dan juga memberi peluang untuk universiti mengetahui bagaimana hubung kait ini. Are we doing the right thing yang diperlukan oleh pelajar? Are we doing the right thing what industry need? So itulah yang kita nampak di peringkat universiti, peluang
yang diberikan oleh latihan industri. Okey. Itu Jadi, daripada sudut universiti. Universiti Najib. dan kita untuk berlaku adil, kita juga membawa bersama kita pada hari ini majikan ataupun industri, pihak daripada industri untuk mengetahui sedikit dari mulut, from the horse's mouth kata orang kan. Apa yang mereka hendak, apa yang mereka jangkakan daripada pelajar-pelajar ini. Dan untuk Cik Syahrin sendiri, bila kita bercakap berkenaan dengan jangkaan, ekspektasi, saya kira universiti ada ekspektasi sendiri. Dan majikan itu, apakah ada keperluan untuk mendapatkan intern itu sebenarnya? Perlu ke intern itu? Okey, terima kasih Najib. Soalan itu cukup baik sebenarnya. Kalau kita melihat dari segi peranan, universiti ada peranan dia, seperti mana Dr. Faizal maklumkan tadi. Industri pun ada keperluan dia. Kalau ditanya, soalan dia, adakah industri mengalu-alukan pelajar intern ataupun intern yang nak buat internship di sebuah industri? Saya boleh katakan ada dua perkara kat sini. Memang satu mengalu-alukan. Kenapa? Sebab industri itu sendiri memerlukan generasi baru ataupun pekerja baru untuk mereka latih supaya dapat bekerja dengan mereka. Untuk tujuan dengan adanya ilmu diberikan kepada mereka, sebuah company itu sendiri dapat menyalurkan maklumat tentang company, bagaimana mereka beroperasi dan sebagainya. Itu salah satu keperluan industri. Tapi intern ataupun pelajar itu sendiri, bagi saya lah, rata-rata sebuah organisasi memang mengalu-alukan. Apa mungkin kalau boleh saya follow up, apa keuntungan kepada majikan, industri sendiri? pihak industri untuk mendapatkan seorang pelajar baru yang tidak ada pendedahan ataupun pengalaman bekerja, tetapi keuntungannya buat majikan? Kalau kita lihat kat sini, jadi benefitnya kepada company tersebut bila ada keperluan, kekosongan, mereka dah ambil pelajar yang dah mereka tahu dari segi karakter dia. Most importantly, dalam kita, ini untuk adik-adik yang mendengar jugalah, sebab saya selalu lihat situasi ni. Kita pandai macam mana pun, kita punya knowledge macam mana pun, we have degree, we have diploma, we have master degree and all that, but karakter tu menentukan segala-galanya. Saya setuju. Bila kita masuk ke sebuah industri tu, soalan Najib tadi, apa benefit dia? Benefit kepada industri very important. Dia melihat karakteristik seseorang, tubuh seseorang yang bekerja kat sana. Karakter dia macam mana? Kita tahu dia ni jenis yang 3 bulan tu very good enough for us to see dia karakter. Boleh assess. Jadi kita tahu bahawa ini saya boleh ambil ni. Sebab Bagaimana dia memang membawa diri, bagaimana komitmen dia. Dan rata-rata, ini rata-rata kebanyakan kebanyakan sekarang pelajar praktikal ataupun intern yang mendapat internship kat sebuah organisasi tak dapat kerja kat tempat tu because of character. Itu dia. Jadi saya tinggalkan kat sana dululah. Tapi memang kita alu-alukan. Memang kita alu-alukan. Akan kita kupas itu. Macam daripada segi universiti, daripada doktor sendiri, bagaimana apakah ekspektasi ataupun jangkaan daripada seorang pensyarah yang apabila menghantar studennya ke mana-mana organisasi, mana-mana industri untuk membawa pulang, apakah macam kita tahu student-student praktikal ni dia akan report. Mungkin ada weekly, ada monthly. Apakah jangkaan yang diharapkan daripada pihak pengajian tinggi sendiri, Doktor? Terima kasih Puan Nisa. Kalau kita lihat struktur latihan industri itu sendiri, di mana kita ada pelbagai bentuk struktur. Kita ada struktur di mana yang melibatkan latihan industri selama 10 minggu. Kita ada yang melibatkan 12 minggu dan kita ada yang berbentuk 6 bulan. So itulah satu komitmen yang panjang. Dan juga ada kalanya industri-industri yang sudah biasa dengan pelajar, mereka juga ada perbincangan bulanan, iaitu mengenai bagaimana sesuatu projek itu sedang develop, status setiap satu projek yang diberikan kepada pelajar. Jadi pensyarah follow up apa yang sedang berlaku secara atas talian, terutamanya lah buat masa ini. Dan di mana pada satu masa akan dipilih sekurang-kurangnya sekali, pensyarah ini akan pergi membuat lawatan industri. Jadi di sini penting, kita perlu berlaku adil kepada pelajar dan juga kepada industri. Di mana ketika inilah kita akan mendapat feedback kedua-dua pihak. Kita akan mendapatkan maklum balas daripada pelajar untuk mengetahui sejauh mana data bank yang kita ada mengenai industri ini relevan kepada pengajian mereka. Adakah pelajar mendapat apa yang mereka harapkan? Sebab kita yakin
hampir mustahil kita mendapat 100% match. Betul. Saya belajar A, saya mesti kerja A. Tetapi kita yakin ada banyak aspek lain yang saya sentuh tadi. Dia tak semestinya hanya berkaitan dengan bidang pengajian, tetapi dia ada aspek-aspek lain. Cara dia menganjurkan sesuatu projek, sesuatu program dan sebagainya. Itu ialah part and puzzle dalam kerja kita sekarang. Betul. Jadi kita sebagai pensyarah akan pergi mendapatkan maklum balas ini daripada pelajar kita. So what do you think? What's going on? Membuat assessment. Dan kita ada pelbagai bentuk assessment. Ada kalanya kita mendapat assessment, pelajar menyatakan this is top, best, dan ini kita ambil maklum dan kita continue menghantar pelajar kita. Pada masa yang sama kita juga mendapat maklum balas yang mengatakan kurang sesuai. Jadi kita take note tentang keperluan pelajar kita dan kita cuba reassess. Kadang-kala mungkin pelajar yang tidak okey dengan industri tersebut. Betul. Jadi kita kena tengok both ways. Sama juga kita akan mendapatkan feedback daripada pihak industri. Kita akan tanya, okey, pelajar kami ini macam mana? Ya. Jadi kita memang mendapat pelbagai bentuk feedback. Ada yang mengatakan memang menarik, sangat sesuai dengan apa yang mereka buat. Ada yang memberi feedback yang selalu, yang mana saya rasa industri selalu sebut ialah kami perlu lebih lama lagi. Tak cukup. Kalau boleh lagi panjang lagi. Ya. Sebab projek mereka ni menarik dan ada banyak yang boleh pelajar contribute. Ini selalu daripada pihak industri memang one of the thing yang disebut sentiasa. Kalau boleh kita minta, kalau boleh setahun. Tetapi kita kena patah balik pada spirit latihan industri tu. Ya. Betul. Spirit latihan industri dia memberi pendedahan awal. Ya. Bukannya kita memberikan modal insan dah ready made kepada industri. So dia ada spirit yang berbeza di sini. Jadi Itu saya kira ada pembagian markah dan sebagainya. Betul. betul. Dia Saya penting. pun nak dengar lagi, nak berbincang lagi ni. Tapi masalahnya sekarang masa kita sangat terhad, Nisa. Ini saja masa yang kita ada untuk dialog TVS kita pada hari ini. Terima kasih, Sa. Kepada Encik Syahrin Yusri Sama-sama. daripada pengarah Saintek Komersial. Pengurus besar. Pengurus besar. Pengurus besar. Pengurus besar Saintek Komersial dan juga Dr. Faisal daripada pihak Unimas sendiri. Untuk sama-sama kita kongsi dan kupas lebih dalam mengenai isu ini, saya percaya banyak lagi dapatan atau pandangan yang ingin dikongsikan. Sebenarnya anda terbuka untuk hantarkan semua pandangan anda, cadangan anda di semua platform media sosial kami. Kita kira di Instagram, di Twitter, di Facebook, di Twitter dan juga di TikTok. Dan jangan kita lupa, kita terima kasih kepada di atas kerjasama Unimas ni. Lokasi yang cantik ni disediakan kepada kita oleh Unimas. Terima kasih banyak-banyak Unimas. So kepada semua, semoga kita berjumpa lagi di InsyaAllah. dialog TVS yang akan datang. Terima kasih kerana menonton kami. Saya Najib Imran. Dan saya Karunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.